لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Rasalah Tauhid muka surat 29. Iaitu yang ke-12. Qala al-muallif rahimah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat, sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada, sama ada jauh atau dekat, sama ada waktu terang atau gelap. Percayaan seperti itu, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, maka tiada dapat tiada, mana mestilah. Maka tidak dapat tiada nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud apabila kita yakin beriman kepada Allah taala yang melihat, sudah pastilah nafsu kita akan rasa takut dan tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana sebaliknya, sekiranya iman kita lemah, keyakinan kita lemah, maka nafsu kita akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Kenapa? Sebab keimanan dah lemah. Jadi apabila kita belajar sifat 20, Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar, Allah taala berkuasa, maka untuk menambahkan keyakinan kita itu dengan dua jalan. Menambah keyakinan kita kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kita kepada Allah taala itu Maha melihat, Maha mendengar, itu dengan dua jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Bila kita dah tahu Allah taala itu Maha melihat, tidak boleh kita tolak, sama ada dengan dalil akal atau dengan dalil naqli, dalil Al-Quran. Al-Quran pun menyebut, dan dalam akal juga kita yakin. Apabila kita yakin dengan sifat-sifat sebegitu, maka dianjurkan kita supaya menambahkan keyakinan kita kepada Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi menambahkan dengan keyakinan sifat-sifat wajib itu dengan dua jalan. Dua jalan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di dua jalan itu dalam Al-Quran, yaitu dengan jalan berfikir dan berzikir. Dua jalan untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua jalan, dengan jalan berfikir dan berzikir. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kejadian langit dan bumi, siang dan malam ini ada tanda-tanda, ayat. Jadi tanda-tanda itu boleh menambahkan iman kita. Semua tanda-tanda itu dapat dipahami oleh ulil albab, liulil albab. Siapa ulil albab? Allah Ta'ala sebut, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu yang banyak berzikir. Ni jalan zikir ni. Banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka itu banyak ingat Allah. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berfikir, berfikirkan alam yang Allah Taala jadikan ini. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berfikir dan juga berzikir, itu menambahkan keyakinan kita terhadap sifat-sifat itu. Bertambah yakin, kuat kita. Jadi apabila kuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat basar, maka ketika itu tidak dapat tidak, maka nafsu akan tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa taala.
dengan memperbuat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, kerana ia percaya kepada Tuhan yang melihat dia tatkala itu. Bangkitlah semangatnya, maka tiada berani membuat kesalahan. Jadi bila kuat keyakinan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memandang, maka menghalang kita daripada melakukan maksiat. Sebab itu apabila seorang itu melakukan maksiat, maka keyakinan dia jadi kosong. Bukan hilang tak, jadi kosong. Sebab itu Nabi menyebut la yasriqu as-sariqu hina yasriqu fahuwa mu'min. Tidak mencurilah seseorang ketika dia mencuri itu, ketika itu dia mukmin. Bukan dia jadi kafir tak. Dia masuk keyakinan dia kosong lah. Wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang kita melakukan zina tersebut dia seorang yang mukmin, bukan kafir tak. Jadi maksud iman dia dah kosong, yakin kepada Allah Taala kosong. Sebab kenapa? Sebab bila bertambah yakin kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah pelbagai sifat-sifat yang baik. Bertambah yakin, bertambah kuat, dan menghalang daripada melakukan maksiat dan sebagainya. Seperti dikata di sini, melakukan kesalahan mencuri sekalipun. Kenapa? Sebab orang yang mencuri orang tak nampak. Mau nampak. Seperti kesalahan mencuri, maka dia tidak akan melakukan kesalahan mencuri sekalipun yang mencuri tidak dilihat oleh manusia. Nak takut apa kan? Orang tak ada, curilah, tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian dikehendakkan seorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatnya dengan pekerjaan, pendapatannya dengan pekerjaannya, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaannya yang menyelamatkan daripada kedudukan munafik. Menyelamatkan munafik. Jadi kenapa seorang itu munafik? Seorang itu munafik sebab tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang itu munafik? Sebab tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dia nampak, yang dia rasa adalah makhluk sahaja. Yang dia rasa ataupun yang dia takut pada manusia sahaja. Maka dia tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepercayaan daripada Allah Taala itu lemah. Maka seorang itu boleh jadi munafik. Dengan lemahnya iman kepada Allah Taala, seorang boleh jadi munafik. Kenapa timbulnya munafik ketika mana Nabi berada di Madinah? Ketika di Mekah cerita munafik ni kurang. Di Mekah cerita munafik ni kurang. Di Madinah barulah timbul golongan munafik ni. Kenapa? Jadi ulama kata tidak timbulnya munafik di Mekah sebab ketika itu orang Islam lemah. Orang Islam lemah dan orang musyrikin itu kuat. Jadi ketika itu orang munafik tak perlu sembunyikan kekufuran dia. Sebab dia tak takut. Jadi apabila di Madinah, orang Islam dah kuat. Orang Islam dah kuat. Jadi orang musyrikin, dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasulullah. Cuma yang dia takut adalah kekuatan umat Islam. Dia takut. Dia takut pada manusia. Jadi ketika di Mekah, orang yang musyrik pada batin dia tak segan-segan tunjukkan kemusyrikan dia tu. Syirik dia tu dia tak takut.
Sebab orang Islam lemah. Jadi bila di Madinah orang Islam dah kuat, tapi dalam dia ada kemusyrikan, dia tak percaya pada Allah, dan dia takut kepada orang Islam, dia takut Islam, maka dia zahirkan keislaman dia. Jadi kerana manusia, jadi punca munafik apa? Takut pada manusia, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu punca kemusyrikan. Maka mereka menunjukkan keislaman kepada orang Islam, tapi batin dia musyrik. Ini kita kata munafik iman nama dia. Jadi munafik ni ada darajat-darajat dia lah. Munafik iman ni, dia tak percaya pun pada Allah, tak percaya pun kepada kerasulan Nabi. Maka dia bunyikan. Maka ini munafik yang paling teruk lah. Mana tahap kekufuran dia sama dengan orang musyrik lain yang lain. Sama. Musyrik yang lain pun tak percaya kepada Allah dan Rasul. Yang munafik ni pun tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Jadi di segi kekufuran dia sama. Cuma munafik ini dia menunjukkan Islam dia sahaja. Kekufuran pada batin dia. Maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini dimasukkan oleh Allah, innal munafiqina, orang munafik itu fid darkil asfal, pada bahagian bawah api neraka. Bermaksud orang musyrikin yang zahir pun duduk atas, dia paling bawah sekali. Walaupun kekufuran dia sama, tapi dia lebih bawah. Mana munafik ni lebih dahsyat kesalahan dia berbanding musyrikin. Dan penyakit munafik ini bukan sekadar kepada orang musyrikin. Penyakit nifak ini konon kepada orang Islam. Tapi tidak sampai menafikan keislaman dia, tak. Tidak sampai menafikan keimanan dia, tetapi tetap ada penyakit nifak kepada orang mukmin. Tapi taklah sampai membatalkan iman kita, tak. Tapi ada munafik di situ. Jadi apabila ibadat kita tidak ikhlas, bila ibadat kita tidak ikhlas, maka akan datang munafik. Tu ya. Jadi ibadat pada Allah Ta'ala ni dua ya. Nak ikhlas ke tak nak ikhlas? Bila bukan ikhlas, maka dia akan pergi kepada munafik. Munafik ikhlas. Ya. Jadi kadar munafik seorang ni tak sama tahap dia munafik. Sebab itu Nabi SAW dia sebutkan penyakit munafik ni. Maka Nabi kata innal ala munafik salas. Tanda ada penyakit munafik itu adalah 3. Tanda munafik 3. Iza hadatha kadhiba. Bila bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila janji mungkir janji. Wa iza tumina khana. Bila diberikan amanah khianat. Amanah khianat. Itu tanda. Walaupun dia orang Islam, orang mukmin. Jadi hadis ini menggambarkan bahawa sifat munafik ini juga boleh terkena kepada orang mukmin. Punca dia apa? Punca dia tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan lebih takut pada makhluk berbanding Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut sini, ya. Maka orang ini boleh sampai ke derajat munafik sebab tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada manusia. Adapun yang ke-13 sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, artinya berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala punya sifat berkata-kata. Berkata-kata Tuhan tidak dengan mulut, tidak dengan suara, tidak dengan lidah atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk.
Allah Ta'ala berkata-kata, tapi bukan dengan suara. Payah. Jadi kalau kita faham, orang tu sama ada suara ataupun tak suara kan. Kalau tanpa suara, senyap je lah. Jadi Allah Ta'ala tidak sebegitu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana pula tu? Macam mana tu tak ada macam mana lah. Sebab yang nama kaifiat itu adalah makhluk. Karena dalam aqidatul awam, dia sebut tentang kalam Allah, maka dalam matan kata kalamun istamir, kalam istamarra. Dalam kita akidah awam kita kalam Allah Ta'ala tu sentiasa. Mana sifat kalam Allah Ta'ala ni dalam akidah awam, dia berhenti ke dah sekarang ni senyap ke dah atau macam mana? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, maka berkata-katalah Allah dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima, maka berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Jadi di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni mendengar kalam Allah. Macam mana tu? Macam mana? Tak ada macam mana lah. Jadi Nabi Musa minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata ulama, Nabi Musa tidak sampai derajat untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa hanya sampai derajat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti dia ayat Quran mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita dengan makhluk, bila orang tu bercakap, masa dia nak bercakap, dia dah mula bercakap, lepas tu dia berhenti dia bercakap. Ada? Jadi apakah maksud dia kata ulama? Allah Ta'ala tu berkata-kata ketika mana Nabi Musa nak dengar tu, masa tu boleh dia bercakap. Lepas tu dia berhenti cakap. Adapun akidah dalam Al-Syekh Marzuki kata kalamun istamir, bermaksud kalam Allah Ta'ala tu sentiasa. Bermaksud sentiasalah Allah Ta'ala tu berkata-kata. Semenjak bila lah Allah Ta'ala berkata-kata? Semenjak azali, sedia kala. Sebagaimana Allah Ta'ala punya sifat kudrah, iradah, sama' basar, melihat, mendengar, begitu juga Allah Ta'ala punya sifat berkata-kata. Samalah seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, samalah dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada siapa pun yang melihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang melihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam Isra' dan Mi'raj, itu pendapat jumhur ulama. Allah Ta'ala melihat, Nabi melihat Tuhannya pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka dihuraikan oleh ulama bagaimana keadaan ketika mana Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan kushifal hijab. Kushifal hijab, diangkat dinding, diangkat hijab di antara makhluk dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyingkapkan hijab itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyingkapkan hijab, tidak kira waktu dan tidak kira tempat dan tidak kira masa. Sebab itu ulama dia menolak pahaman yang salah bahawa Allah Ta'ala itu berada di langit.
Jadi bagi akidah yang salah, dia menguatkan hujah Allah Ta'ala itu di langit. Hujah dia kata tu Nabi Allah Ta'ala, Nabi naik ke langit nak tengok Tuhan di langit. Bukankah Allah Ta'ala ada di langit? Sebab Nabi jumpa Tuhan di langit. Maka ulama ahli sunnah jawab, bukan macam tu kepahaman dia. Bermaksud sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memperlihatkan diri dia kepada makhluk dia, maka itu bukan syarat langit, bukan syarat dunia, bukan syarat akhirat dan sebagainya. Bukan syarat dia. Sebab kalau itu syarat dia, maka Nabi Musa akan minta syarat itu dulu. Bermaksud kalau nak lihat Allah Ta'ala itu kena naik ke langit, sudah pastilah Nabi Musa minta naik ke langit dulu. Kan? Macam kita nak jumpa orang lah. Kita nak jumpa orang tu. Tapi syarat pertama kena pergilah ke orang tu. Saya ada kat Sahabat datang lah. Sebab tu dia kita cari sesuatu tu nak sampai ke Sahabat kan. Mana boleh kita nak jumpa dekat sini, ada dekat Sahabat. Ada. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika nak minta lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak minta pun naik ke langit. Nabi Musa minta lihat Allah dalam keadaan dia berada di bumi. Itu menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala harus dilihat walaupun ketika manusia berada di bumi. Itu maksud dia. Maka Nabi Musa bila nak melihat Allah, dia minta tauhid itu ya. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini, ya Allah perlihatkan dirimu. Jadi ulama kata di situ Nabi Musa faham. Nabi Musa faham bahawa nak melihat Allah bukan dengan kekuatan diri kita. Kita tidak mampu untuk nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kekuatan tu. Tetapi apabila Allah Taala memperlihatkan diri dia kepada kita, dia yang memperlihatkan ketika kita mampu kita lihat. Sebab itu dalam ayat tu Nabi Musa tak minta, ya Allah aku nak lihat engkau, tak. Ayat tu Nabi Musa kata, ya Allah perlihatkanlah dirimu kepadaku. Arini itu bermaksud, ya Allah perlihatkanlah dirimu kepadaku. Bermaksud sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki, maka diperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa AS. Tetapi Allah Subhanahu tidak mengizinkan Nabi Musa dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha bukanlah syarat untuk melihat Allah kena naik ke Sidratul Muntaha, tidak. Nabi naik ke langit itu adalah semata-mata untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama yang sebut tujuan Nabi naik ke langit itu adalah untuk memuliakan penduduk langit. Jadi penduduk langit ternanti-nanti untuk menerima kedatangan Nabi kita. Ataupun penduduk langit dia menginginkan kemuliaan. Sebab penduduk langit tahu bahawa yang paling mulia itu adalah apabila berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jadi mulia. Jadi ulama dia mengisahkan bagaimana bumi dan langit ni dia berdialog. Langit berdialog dengan bumi. Saling bangga-membangga. Langit membanggakan diri dia. Kami ini langit tempat kebaikan semata-mata. Tidak ada orang bermaksiat di langit. Tidak ada satu tempat di langit kecuali semua tempat itu pernah di tempat sujud malaikat alaihimussalam. Jadi langit berbangga dengan diri dia sebab langit kata kami tempat yang mulia. Segala kebaikan naik ke langit. Dan langit tempat diamnya malaikat. Tidak ada jin, syaitan di langit tak ada. Jadi berbangga langit dengan bumi. Sedangkan bumi kata langit,
Kamu tempatnya maksiat. Maksiat semua ada di bumi. Syaitan, jin semua ada di bumi. Kata langit berbangga kepada bumi. Kemudian bumi menjawab, sesungguhnya dalam diri kami, dalam perut kami adanya jasad para anbiya. Dalam perut kami adanya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kami sedang memeluk dia. Kata bumi. Kami sedang memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bumi. Kalah langit. Bila berhujah macam tu, langit diam. Maka bermaksud tidak ada bandingan jika seorang itu hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langit berminta kepada, ya Allah, datangkanlah kekasihmu kepada kami, datangkanlah kekasihmu kepada kami, datanglah ziarah kami, kata langit, datangkanlah. Maka itu sebab tu kata ulama, dibawa datang Nabi ke langit pertama, langit kedua, sampai ke tahap, maka langit jadi mulia disebabkan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Linuriyahu min ayatinal kubra. Supaya Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tandanya yang besar. Maka bukan itu matlamat. Bukan itu syarat dia. Maka ketika mana Nabi berada di Sidratul Muntaha, kushifal hijab. Ketika itu dibuka hijab di antara Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di akhirat nanti. Bukan bermaksud akhirat itu satu syarat supaya bila melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah Subhanahu memperlihatkan diri dia ketika akhirat. Sebab itu berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya ketika manusia berada di padang mahsyar. Kalau kita kata melihat Allah itu dalam syurga, bermaksud ketika manusia dalam syurga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah syarat. Kenapa? Sebab Allah Taala memperlihatkan dirinya kepada seluruh manusia di padang mahsyar, termasuk orang musyrikin. Dalam tafsir menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika mana manusia berada di padang mahsyar, Allah Taala akan memperlihatkan diri dia, keindahan diri dia kepada seluruh manusia. Mana kata mengasuh semua orang. Yang mukmin dan yang musyrikin pun dapat mengasuh sama melihat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Taala menyebut kalla innahum yawma idzin lamahjubun. Sudah. Kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Surah apa? Tak ingat. Al-Mutaffifin. Surah Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Allah Taala mengatakan, ketahuilah sesungguhnya mereka, ini maksud orang musyrikin, an rabbihim, daripada Tuhannya, lamahjubun, akan dihijab. Ayat itu maksud itu. Sesungguhnya di akhirat itu orang musyrikin itu daripada Tuhannya akan dihijab. Kalaulah orang musyrikin itu tidak pernah melihat Allah Subhanahu semenjak di dunia, semua orang tak pernah lihat Allah Taala di dunia, maka tidak ada faedah ayat tu. Maka ayat itu memberi faham apa? Ayat itu memberi faham bahawa sesungguhnya manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, hatta musyrikin tiba-tiba Tuhan tarik balik, maka dihijabkan balik seluruh manusia, yang musyrikin dan juga mukmin. Bermaksud ketika di padang mahsyar Tuhan perlihatkan diri dia sekejap kepada seluruh manusia, hatta musyrikin pun seketika. Maka ketika itu fahamlah semua orang
makna nikmat melihat pada Allah. Sebab tu doa dia apa? Allahumma rzuqni lazzatan nazar ila wajhil karim. Ada doa ditambah kalimah lazat. Allahumma rzuqni lazzatan nazar. Ya Allah, kurniakan kami kelazatan melihat kepadamu. Maka diberikan nikmat itu kepada seluruh manusia, kemudian dihijab oleh Allah SWT. Hijab semula. Untuk apa? Supaya orang musyrikin berasa sakit lagi, bertambah sakit dia, bertambah kecewa dia, bertambah sengsara dia, bertambah menyesal dia, dan orang mukmin bertambah gembira. Kenapa orang mukmin bertambah gembira? Sebab orang mukmin akan dimasukkan ke syurga, maka dalam syurga nanti adanya nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang musyrikin bertambah kecewa, bertambah sengsara, sebab mereka mengerti selepas ni selama-lama takkan dapat dah nikmat tu. Jadi rupa-rupanya nikmat ni bila kita dah tahu, bila tak dapat itu lagi sengsara. Tapi kalau kita tak tahu, tu tak sengsara benar. Jadi budak-budak tu kalau kita tak bagi dia aiskrim tak ada masalah. Tapi kalau dia tunjuk depan dia, kita bagi rasa sikit je, itu buat lari. Menjauh budak tu. Dimarah dia. Kalau kau tak nak bagi apa kau tunjukkan, kata dia. Saja ni nak-nakat dak tu. Tunjuk dia rasa sikit, buat lari. Menangis tak pada tu? Menangis pun ada, sengsara pun ada. Sengsara budak tu. So apa? Dia dah tahu makna nikmat dia kan, tapi tak dapat. Rupa-rupanya ada azabnya tu Allah Taala sediakan. Sengsara orang musyrikin. Menyesal. Jadi orang musyrikin masuk neraka bukan sekadar kena azab macam itu juga, jiwa pun sengsara sama. Menyesal. Jadi bermaksud tidaklah syarat melihat kepada Allah Taala itu memerlukan tempat dan sebagainya, bergantung pada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala buka hijab, maka Allah Taala melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan melihat kepada ketika manusia masuk syurga. Sebab melihat Allah Taala ni satu kemuliaan yang sangat besar. Maka Allah Taala sediakan ketika mana manusia berada pada negeri yang mulia. Negeri dunia ini bukanlah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tempat yang Allah Subhanahu Wa tidak pandang pun. Allah Taala tak pandang dunia ini. Walaupun kita rasa tertarik dengan dunia ni, Tuhan tak pandang apa-apa pun ada di dunia. Sebab tu Allah Taala tak letakkan. Jangankan kemuliaan melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak bawa apa nikmat syurga tu ke dunia. Sebab kalau Allah Taala bawa nikmat dunia ke syurga, maka dunia ini tak cukup untuk diletakkan nikmat-nikmat syurga di dunia. Maka syurga itu kekal tersimpan di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nikmat melihat Allah itu di syurga. Bermaksud ketika mana manusia dah masuk syurga, ketika itu Tuhan singkapkan hijab melihat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepahaman tentang kalam dia. Jadi ketika mana Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah, maka kata ulama ketika itu kushifal hijab. Allah Taala buka hijab daripada pendengar Nabi Musa alaihissalam, maka terdengarlah Nabi Musa kalam Allah. Maka dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Bermaksud dibuka hijab. Maka Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab tersebut, apabila Nabi Musa mendengar kalam Allah, tidak ada kalam yang lebih indah berbanding dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beberapa ketika maka ditutup kembali hijab, terhijab Nabi Musa daripada mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasalah Nabi Musa itu kerinduan terhadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tidak dapat darajat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa hanya sekadar melihat pancaran macam mana wallahu alam, pancaran
nur kepada bukit Tur Saina. Itu sahaja, maka sentiasa Nabi Musa itu kerinduan untuk melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendapat mendengar kalam Allah, dihijab semula, sentiasalah bertambah rasa rindunya. Macam orang berjumpa dengan kekasih. Contoh, kan? Jadi sebelum berjumpa tu dia tak kenal lawa macam mana budak cantik macam mana budak sopan macam mana, tak tahu dah. Tiba-tiba dah berjumpa, woi, nek moyang bukan nek wan dah, nek moyang. Nek moyang lawa baik indah dia. Ada. Kemudian dibawa alim ayah balik. Tunggulah tahun depan kata dia. Kerinduan lah si lelaki tadi kan. Sebab dia telah melihat kecantikan dan sebagainya. Berkobar-kobar nak jumpa balik. Ada. Begitulah Nabi Musa alaihissalam. Dia hampir-hampir melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambah rasa rindu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pun dapat merasai nikmat kalam Allah, maka bertambah rindu Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu kata ulama Sidi Ali Wafa, dia kata kenapa semua Nabi diam, itu Nabi Musa pula yang suruh Nabi minta kurangkan solat. Nabi Ibrahim, dia jumpa Nabi Ibrahim AS dulu, dia diam sampai Nabi Musa dia bisa tahan, dia minta kurang lagi, minta lagi, turun 45, 40, 35, 30, 25, 20, 5 boleh 10 sampai 5 pun minta lagi. Rasulullah kata dah cukup dah. Maka kata Sidi Ali Wafa, apakah rahsia Nabi Musa suruh Nabi ulang alik itu? Bukan semata-mata kasihankan kepada kita, tapi kerana Nabi Musa melihat cahaya di wajahnya Nabi SAW. Bermaksud Nabi Musa tidak boleh melihat Allah secara direct, tapi Nabi Musa melihat di wajah Nabi yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali Nabi naik, dia akan naik semula kali kedua, dikatakan Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah melihat Allah bukan sekali, bukan 2 kali. Setiap kali Nabi ulang alik itu dia melihat Allah Taala semula. Jadi kali pertama turun, begitulah kelazatan bila orang tu mengulang-ulang benda. Jadi benda yang lazat itu akan terasa lazat bila diulang-ulang. Jadi melihat Allah Taala kali pertama turun, naik balik, lihat kali kedua, turun lagi, naik lagi. Berapa kali tu? 5 kali, 10 kali je. Jadi 10 kali kata Imam Syafi'i, 10 kali melihat Allah SWT. Sebab setiap kali nak minta, naik balik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka turun kali kedua, Nabi Musa AS melihat cahaya pertemuan itu di wajah Nabi SAW. Makna kata terubat kerinduan dia pada Allah SWT. Naik kali, jadi Nabi Musa hanya melihat pancaran cahaya di wajahnya Nabi SAW. Sebab tu dalam kitab sebut, ketika mana di akhirat nanti, yang paling korab berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala lelaki berbanding perempuan. Jadi si suamilah yang korab berziarah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali si suami berziarah kepada Allah Taala, maka balik membawa cahaya yang baru. Maka akan dilihat oleh isteri cahaya yang ada pada wajah suami dia. Maka terpegun isteri dia. Mak handsome pula, kata dia. Bertambah cantik, bertambah lawa. Mana cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang lain dapat dia punya tempiah cahaya dia, kecantikan. Sebab melihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat kepada keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Taala itu cantik dan suka kecantikan. Jadi bermaksud itu. Jadi sebagaimana Allah Taala bukakan hijab kepada diri dia, Allah Taala bukakan hijab kepada kalam dia juga. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala daripada zat dia yang disebut di sini bahawa tanpa perantaraan mulut, suara dan sebagainya,
sebagaimana berkata-katanya makhluk, hakikatnya ialah suatu sifat yang tetap, yang sabit, satu sifat yang qadim, lagi azali. Qadim dan azali benda yang sama, tidak ada permulaan, yang beri pada zat Tuhan, mana ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib. Seperti firman Allah, Anallahu la ilaha illa ana. Ini perbahasan panjang daripada para ulama. Sebab kita baca Allah Ta'ala itu kalam dia tidak bersuara, tidak berhuruf dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu kalam Allah ke tidak? Sebab dia punya huruf. Itu panjang perbahasan ulama. Maka ulama mengatakan kepada ahli awam, kita sebut Al-Quran kalam Allah lah. Al-Quran kalam. Kalau zaman dulu berbicara pula, kalau Quran itu kalam Allah, Quran itu qadim ke hadis? Kalam Allah Ta'ala qadim ke hadis? Quran kita ni qadim ke hadis? Jadi ulama kata tak payah banyak-banyak ceritalah, kalam Allah Ta'ala qadim. Kalamun qadim. Kan sebut. Tapi kalau nak perincikan lagi, ya silakan. Kalau ini masukkan Quran yang ni, dia hadis lah. Sebab baru dicetak minggu lepas kat kilang. Mari tak ada pun. Kalau macam tu ya hadis kita kata. Tapi secara selamat dia kita kata Quran kalam Allah, kalam Allah, kalam Allah. Tapi kalau nak perincikan, ya silakan. Jadi bagaimana? Dia kata, maka dalam Al-Quran ada tulisan Anallahu la ilaha illa ana. Maka ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menyebut bahawa tidak Tuhan melainkan dia. Ya. Maka menunjukkan diketahui sebagaimana firman Allah, Anallahu la ilaha illa ana, artinya tiada Tuhan melainkan aku. Allah Ta'ala mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Diisyaratkan dengan ayat Anallahu la ilaha illa ana. Seperti firman Allah, Anallahu la ilaha illa ana, artinya tiada Tuhan melainkan aku, dan daripada yang mustahil seperti Innallaha salisu salasah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hikayat orang Nasara. Dalam Quran Allah Taala hikayatkan tentang kalam orang Nasara. Jadi orang Nasrani itu akidah dia, mereka mengatakan Innallaha salisu salasah. Jadi ini benda yang mustahil. Artinya kata orang Nasrani bahawa Allah Ta'ala itu tiga. Tiga daripada tiga. Trinity kan. Tiga dalam tiga. Tiga satu dan sebagainya. Dan daripada yang harus seperti firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu, Allah Ta'ala menjadikan perbuatan kamu. Bermaksud harus Allah Ta'ala menjadikan kita. Harus Tuhan tak menjadikan kita. Artinya bermula Allah menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Harus bagi Allah nak jadikan kita, tak nak jadikan kita, nak binasakan atau tidak. Maka katanya, maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat jua. Tiada berbilang-bilang, tetapi ia berbagai-bagai. Apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakannya itu. Bagaimana? Iaitu jika ia menunjukkan kepada suruhan, dinamakan amar, suruhan. Pelbagai kalam Allah itu pelbagai. Ada berbentuk suruhan, ada berbentuk larangan, ada berbentuk harus. Jika menunjukkan suruhan, maka dikatakan kalam amar. Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata-kata itu menunjukkan suruhan puasa. Seperti suruhan puasa, jika ia menunjukkan kepada tegahan larangan, namanya nahyu ataupun nahi. Kita sebut nahi ataupun nahyu. Tegahan, seperti tegahan main judi.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Itu dalam tu ada berjudi, tenung nasib. Dan juga minum arak. Innamal khamru wal maisiru, judi, wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jadi Allah Ta'ala tegah seperti tegahan main judi jika menunjukkan kepada berita dinamakan khabar. Jadi dalam ayat Quran itu tak ada suruhan, tak ada larangan, tapi ayat berbentuk penceritaan kisah nabi-nabi dan sebagainya. Tak ada perintah apa-apa di situ. Cerita Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagainya, maka dinamakan khabar. Seperti riwayat Fir'aun membuat bahagian-bahagian jika menunjukkan janji baik dinamakan wa'ad. Wa'ad, janji. Ada kalam Allah berbentuk janji, menjanjikan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak mempersia-siakan ganjaran orang yang baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak mungkir janji. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Tuhan menjanjikan kebaikan pada kita. Maka nama dia wa'ad, janji. Seperti orang yang taat dapat balasan syurga. Dan jika menunjukkan kepada ugutan, ancaman, maka nama dia wa'id. Jadi wa'dun wa wa'idun. Wa'dun janji baik, wa'id janji wahad, ancaman. Janji balasan. Seperti orang yang mudurhaka itu dibalas dengan azab. Maka begitu keadaannya. Jadi Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalam Allah yang hakiki itu tidak bersuara, tidak berhuruf dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu menunjukkan kalam Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun yang ke-14, kaunuhu qadiran. Karena Allah kemudian dimasuk sifat maknawiyah yang 7. Selepas kita bicara sifat ma'ani yang 7 juga. Jadi elok akan datang kita sambung. Wallahu ta'ala alam. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif lam yazal utubina fi ma innaka utubina wal muslimin. Ya Latif lam yazal utubina fi ma nazal innaka Latif lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latif lam yazal utubina fi ma nazal innaka Latif lam tazal utubina wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin.